أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور دين والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada di atas limpah kurnianya dapat lagi kita bersama pada waktu yang mulia ini untuk kita meneruskan sesi pengajian kita bagi mata pelajaran fiqh faraid. Seperti yang dijanjikan pada beberapa hari yang lalu, kita akan membahaskan lagi 3 tajuk yang masalah asyawaz, iaitu masalah al-yatimatan, masalah al-mubahalah dan masalah al-mimmariyah, dengan beberapa bab tambahan insya-Allah. Kerana di sini kita akan belajar bab baru dalam faraid ni. Kita pergi ke masalah al-yatimatan. Apakah itu masalah al-yatimatan? Seperti yang disebut dalam kitab, yang masalah al-yatimatan ini kenapa dinamakan masalah al-yatimatan? Masalah al-yatimatan atau masalah dinamakan yatimatan, dua anak yatim, kerana masalah ini hanya berlaku pada masalah ini saja, tidak pada masalah yang lain. Hanya 2 masalah ini saja yang berlaku. Kamu cari mana-mana pengiraan faraid, takkan jumpa masalah yang selengkap macam ni. Selengkap macam ni, dan bukan setakat lengkap, bahkan sama dari sisi siham dengan nasib dia, iaitu masalah yatimatan. Ini di depan kamu semua ini adalah daripada kitab Al-Fiqh Al-Manhaji. InsyaAllah kita akan tunjuk sedikit dan kita akan tunjuk cara kira masalah al-yatimatan, iaitu masalah 2 anak yatim. Kenapa dinamakan 2 anak yatim? Wahuma mas'alatan, maknanya ini ada 2 masalah. Didatangkan 2 masalah. Al-awwal, si mati meninggalkan suami, meninggalkan ukhtun syaqiqah. Dan yang kedua, si mati meninggalkan zawj dan si mati meninggalkan ukhtul li'ab. Cara pengiraan dia, bab itu, bab al-yatimatan, tidak ada dalam kitab kamu ni, Al-Wajiz fi Miras Al-Safi Salih Al-Sanawi, kitab stam kamu. Tapi itu sebagai tambahan saja untuk bagi berkongsi ilmu. Si mati meninggalkan zauj dan ukhtun ukhtun syaqiq, ana buat huruf shin, maka zauj akan mendapat 1/2 kerana tiada usul waris, dan ukhtun syaqiq akan mendapat 1/2 kerana tiada usul waris, tiada furu' waris dan tiada akhun syaqiq. Maka bila 2 asal masalah 2 confirm. Sebab apa? Bila bertemu 2 nombor yang sama dalam satu ini, dia akan dapat nombor yang sama. 1/3 1/3 3, 1/8 1/8 8, 1/2 1/2 2. Maka 1 1. Kita tengok yang kedua, masalah yang kedua, iaitu kita ketepikan, iaitu meninggalkan zauj dengan ukhtun li'ab. Maka mereka akan dapat, zauj akan dapat 1/2 kerana tiada furu' waris, ukhtul li'ab akan mendapat 1/2 kerana tiada furu' waris, tiada usul waris, tiada akhun syaqiq dan tiada akhun li'ab. Maka 2 2 2 1 1. Dinamakan yatimatan. Kenapa? Kenapa dinamakan yatimatan? Kerana di sini disebut walaysa fil faraid kullaha mas'alah yurasu fi mali bifaradati. Bermaksud dalam permasalahan faraid ini secara keseluruhan
tidak lagi dijumpai masalah yang macam ini, iaitu masalah yang kedua-duanya ini mendapat furud yang sama. Bahkan bukan sahaja mendapat furud yang sama, mendapat siham yang sama, 211 211, mutasawiyatain, sama dari sisi dari furud muqaddarahnya sama, dari asal masalah yang sama, daripada siham yang sama. Carilah mana-mana pengiraan dalam ilmu faraid, tak akan jumpa yang akan dapat sama macam ni daripada dua belah pihak. Sebab itulah dinamakan illa fi hataini mas'alatain, kecuali dengan dua masalah ini saja. Walizalika samiyata al-yatimatain. Sebab itulah dinamakan sebagai yatimatain, dua anak yatim. Kenapa? Kerana mereka ini tunggal. Dua ini sajalah yang sama. Ya, yang sama, yang dua orang, seperti seakan-akan anak yatim lah ya. Ya, seakan-akan anak yatim, ketinggalan berseorangan. Okey, itu masalah al-yatimatan. Jadi dah faham lah masalah al-yatimatan. Kita pergi ke masalah yang seterusnya, iaitu masalah al-mubahalah. Apakah yang diartikan dengan masalah al-mubahalah? Masalah al-mubahalah. Masalah mubahalah seperti berikut. Si mati meninggalkan zauj. Kita akan buat pengiraan. Ya, kita akan buat pengiraan tentang masalah al-mubahalah. Si mati meninggalkan suami, az-zawj, ya, az-zawj, kemudian ummun, kemudian ukhtun syaqiqah. Tak apa, tulisan buat agak hodoh, tak apa, jadi faham. Ukhtun syaqiqah. Maka si zauj akan dapat 1/2. Si zauj akan dapat 1/2 kerana tiadanya furuk waris. Siapa furuk waris? 4 orang. Ibn, ibn, bintun, bintu ibn. Ummun akan dapat 1/3 kerana tiada furuk waris dan tiada 2 orang saudara. Dan ukhtun syaqiq akan mendapat 1/2 kerana tiada furuk waris. Kemudian kita buat macam biasa, 3, 2, 2. Ya, 3, 2, 2. Sekarang nombor paling besar 3. Ya, nombor paling besar adalah 3. 3 bahagi 3, ya, 3 bahagi 3, 1. Kemudian 3 bahagi 2 tak pas. Kita pergi ke 6. 6 bahagi 3, ya, 6 bahagi 3, 2. 6 bahagi 2, 3, pas. Asal masalah adalah 6. Asal masalah adalah 6. Kemudian yang ni kita buat. Okay, 6 bahagi 1 kali 6 bahagi 2 dapat 3. 1 kali 6 bahagi 3 dapat 2. 1 kali 6 bahagi 2 dapat 3. Baiklah. Maka jumlah keseluruhan 3 campur 2. 3 campur 2, ya. 3 campur 2 campur 3 dapat 8. Inilah masalah yang berlaku. Ya, masalah yang berlaku, iaitu setelah pengiraan kita dapati asal masalah yang ada melebihi daripada jumlah siham, melebihi daripada asal masalah ini. Dan inilah permulaan muqaddimah bab yang kita akan pelajari, iaitu bab al-aul. Saya saja membuka masalah ini kerana nak lihat bagaimanakah masalah ini boleh berlaku. Baiklah, masalah mubahalah disebut dalam kitab fiqh manhaji wahya awwalu mas'alah 'alat fi Islam, adalah merupakan masalah yang pertama sekali berlaku aul dalam sejarah faraid Islam. Berlaku pada masa
pada zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Tiba-tiba datang satu masalah pada Sayyidina Umar datang satu masalah zawj, ummun dan ukhtun. Baiklah, Umar pun panggil para sahabat datang, kita munaqashah. Setelah dilihat pengiraan, tiba-tiba bila dilihat pengiraan, kita pada para sahabat mendapati dapat 8. Bila dapat 8, asal masalah 6. Jadi para sahabat dan Sayyidina Umar pun bingung, macam mana nak buat macam ni? Maka dikatakan, ya, kalau kita lihat dalam kitab ni, kat sini berlaku, dia kata waqa'at hadhihi mas'alah fi sati khalaf Umar. Kes ini berlaku pada zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Ya, pada zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Ya. Kemudian siapakah yang menyelesaikan masalah ini? Di sini yang berlakunya. Fa asyara Abbas radhiyallahu anhu. Maka Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu memberikan pandangannya kepada Sayyidina Umar, iaitu dengan bahawa pusaka itu dibahagikan mengikut bahagian dia. Ya, maka pusaka itu dibahagi mengikut bahagian dia. Fasaru ila zalik, maka para sahabat pun bersetuju. Bererti bila pusaka kita dapat 8, bila kita dapat 8, maka diberikan 8 itu. Maka 8 itulah jawapannya, maka ditingkatkan 6 menjadi 8, diberikan 8 itu. Ya, diberikan 8 itu. Maka secara asal masalah kita bukan 6 lagi, tetapi asal masalah kita adalah 6 kerana ditingkatkan. Itulah yang dinamakan aul. Aul adalah peningkatan asal masalah. Jadi bila peningkatan asal masalah ini, maka dilihat, maka bagaimana cara nak mengiranya? Cara mengiranya adalah yang sama, iaitu diubahkan saja. Gunakan asal masalah yang sama, iaitu 3 dengan 8 ni semua, iaitu kita dapat, iaitu seperti begini. 3 mana dia akan jadi 3/8, 2/8 dan 3/8. InsyaAllah nanti anak akan tunjuk cara nak kira macam mana nanti selepas ni. Buat masa ni kenal dulu apa tu aul. Maka bagaimanakah dapat nama mubahalah tu? Pada hukum ini, pada zaman Sayyidina Umar ni, bila Ibn Abbas memberikan pandangan ini, lam yukhalif, para sahabat tidak berselisih tentang benda ni, semua setuju. Tetapi yang masalahnya berlaku pada zaman Sayyidina Osman radhiyallahu anhu. Berlaku pada zaman Sayyidina Osman radhiyallahu anhu, ya, iaitu fa azhara Abdullah bin Abbas. Maka Abdullah bin Abbas mukhalifah, menolak pandangan ini. Ya, Abdullah bin Abbas menolak pandangan ini, pandangan Umar tadi. Dia kata mana ada berlaku aul sebenarnya. Lepas tu adalah terjadi beberapa munaqashah, ya, macam berbincang tentang benda ini, yang ini. Maka ketika bermunaqashah itu, dia kata qala di sini merujuk kepada Abdullah bin Abbas. Qala man syaa bahlah. Kalau macam tu, jom kita buat mubahalah. Maka di sinilah terjadinya mubahalah. Ya, Abdullah bin Abbas nak mubahalah dengan para sahabat untuk nak kata hukum yang asalnya yang sepatutnya adalah tidak ada aul, tetapi dia mubahalah. Maka di situ wa min huna sammaitu hadhihi masalah bil mubahalah. Dan hukum inilah yang menjadi hukum pertama bagaimanakah aul itu boleh terjadi. Maka aul pun diterimalah oleh ulama Islam dalam ilmu faraid. Anda akan tunjuk cara macam mana kita nak kira aul lah ni, insya-Allah. Ada cara kira dia nanti. Baiklah, seterusnya kita pergi ke masalah yang seterusnya, masalah al-mimbariyah. Masalah al-mimbariyah ini berlaku pada zaman Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Berlaku pada zaman Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, ada disebut dalam kitab kamu, kitab Al-Wajiz, ya, pada bab al-aul.
Aun 24 kepada 7. Boleh buka sekarang bab al-aul, muka surat bab aul, ya, bab al-aul. Okey, di sini bab al-aul, muka surat 20 tu aul 27. Masalah aul berlaku pada masa Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Ketika itu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu tengah berkhutbah di atas mimbar. Ya, ketika itu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu tengah berkhutbah di atas mimbar. Kemudian pada masa saat itu juga ada orang bertanya kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Ketika itu Sayyidina Ali tengah berkhutbah, tiba-tiba ada seorang tu tanya kepada Sayyidina Ali, "Wahai Ali, apakah masalah-masalah macam ni, diberikan masalah-masalah macam ni, apakah hukumnya?" Maka ketika itu lantas Sayyidina Ali menjawab terus masa time khutbah tu. Sebab dia dinamakan masalah al-mimbariyah. Okey, bagaimana kita boleh lihat masalah ni? Okey, masalah ni berlaku, kita lihat zaujah si mati meninggalkan zaujah. Ya, si mati meninggalkan zaujah. Kemudian meninggalkan, terbaik. Kemudian meninggalkan bintan. Kemudian meninggalkan aban. Abun itu. Kemudian umman ataupun Okey. Zaujah akan mendapat berapa? 1/8 kerana wujudnya furuk waris bintan. Bintan akan dapat 2/3 kerana 2 orang atau lebih. Abun akan mendapat 1/6. Dan ummun akan mendapat 1/6. Okey. Asal masalahnya adalah 24. Asal masalahnya adalah 24. Asal masalahnya adalah 24. Maka kita kira balik. Ini dengan ini kita dapat, ini dengan ini kita dapat 3. Ini dengan ini kita dapat 4. Ini dengan ini kita dapat 4. Dan ini dengan ini kita dapat 16. Maka bila kita campur-campur balik, kita dapat 20 tu 27. 20 tu 7. Bila 27, maka kita aulkan saja. Jadi 20 tu 27. Maknanya yang ini akan dapat 3/7, ini 4/7, ini 4/7, ini 4/7 dan semuanya. Okey, ini masalah al-mimbariyah. Kesemua masalah yang berlaku sekarang ini adalah pada perbahasan al-aul. Baiklah, kita akan bincangkan tentang masalah al-aul ini. Masalah al-aul ini. Apa tu aul? Ya, apa tu aul? Okey. Kita cari kitab dulu. Apa tu aul? Ni
bab Taif Sabah huruf. Okey, masalah al-aul. Disebabkan tu, jadi kita buka kitab terus. Masalah al-aul muka surat 31. لطائف مخارج الفروع Okey, masalah al-aul. Kita pergi ke definisi al-aul. Apa tu aul? Al-aul dari segi bahasa adalah al-milu ilal jawri. Al-milu ilal jawri bermaksud condong kepada kezaliman. Itu yang dimaksudkan dengan al-aul. Itu dari segi bahasa. Dari segi bahasa bermaksud condong kepada kezaliman. Kalau kita rujuk kitab fiqh manhaji, makna lain al-ulu, tinggi, wal irtifa, menaik. Itu aul juga, itu dari segi bahasa, maknanya ada tiga bahasa: al-ulu, al-irtifa dan al-mil, juga al-mil ila jawri. Ada empat di situ. Dari segi istilah adalah huwa ziyadah fi adadil ashumi ashabil furud wa naqsin fi maqadir. Dalam di sini maqadir, di sini maqadir beza, tulisan tak apa, mungkin teks kitab lain ya. Di sini fi maqadir ya, ansibaihim, iaitu bermaksud peningkatan angka pembahagi atau jumlah angka pembahagi dan pengurangan kadar pewarisan. Al-aul ini adalah ditingkatkan asal masalah itu, tetapi pada masa yang sama jumlah harta berkurangan. Macam tu. Sebab apa? Bila kita semakin tingkatkan asal masalah, bererti harta akan semakin kurang. Sebab itulah dia namakan al-mil ila jauh, iaitu condong pada kezaliman. Dia macam merampas harta seseorang, tapi bukan. Itu dari segi bahasa. Tapi yang penting maksud aul, kita tingkatkan asal masalah, tapi pada masa sama kita kurangkan jumlah harta warisan tu. Kemudian ada dalam masalah aul ini, kita tahu asal masalah ada 7: 2, 3, 4, 8, 6, 12, 24. Tetapi yang manakah yang boleh diaulkan? Yang hanya boleh diaulkan 3: 6, 12 dan 24. Masalah 6 akan diaulkan, okey, 6 akan diaulkan kepada nombor yang ganjil, iaitu nombor 6 akan diaulkan kepada 7, 8, 9 dan 10. Itu aul 6. Aul 12 akan ditingkatkan kepada 15 dan 17. Manakala aul ditingkatkan satu saja, iaitu 27. Itu yang jadi masalah al-mimbariyah tu. Okey, cara kiranya, contoh kita bagi contoh. Ya, kita buat soalan. Contoh. Mata syakhsun wa taraka az-zawj wa salasah syaqiqah wa isnan ukhtun syaqiq Okey, tak apa.
Maka zauj akan mendapat 1/2 kerana tiada furu' waris, dan ukhtu syakik akan mendapat 2/3 kerana tiada furu' waris serta 2 orang terlebih. Maka sekali meninggalkan harta 42 juta ya, dia tinggalkan harta 42 juta. Asal masalah adalah 6. Asal masalah adalah 6. Kemudian 1, 2, 6 kita dapat 3. 2, 3, 6 kita dapat 4. Baiklah, katakanlah kita tak buat aul. Contoh, kita tak buat aul. Kita cuba kira harta. Ingat lagi formula kira harta? Ya, ingat lagi formula kira harta? Atirkah bahagi dengan asal masalah dikali dengan siham. Okey, katakanlah dibuat macam ni. Kita tak guna aul. Okey, ada 42 juta. Ada 42 juta. Ya, 42 juta. 42 juta dibahagi dengan asal masalah dikali dengan 3. Kita dapat, ini dapat 21 juta. Kemudian 42 juta bahagi asal masalah 6 dibahagi dengan 4, kita dapat 28 juta. Okey, sekarang 21 juta dicampur dengan 28 juta, kita dapat 49 juta. Kita dapat 49 juta. Jadi sekarang ni berapakah lebih yang datang? 7 juta. Mana datang 7 juta tu? Sedangkan harta 42 juta, tapi lebih 7 juta. Nah, sekarang inilah kita gunakan aul. Kita kira balik. Okey, kita kira balik. Okey, sekarang ni kena ingat, ini yang pertama. Zauj akan dapat 21 juta. Zauj akan dapat 20 juta. Dua orang ini akan dapat 28 juta. Okey, bila kita cek balik, 3 campur 4 dapat 7. 3 campur 4 dapat 7. Maka asal masalahnya adalah 7. Kita kira balik 1 dengan 2 ni. Okey, kita buat yang 42 juta dibahagi dengan asal masalah baru 7 dikali dengan siham. Kita dapat berapa? Okey, kita cuba kira balik. 42 juta dibahagi dengan 7 dikali dengan 3. 42 juta dibahagi 7, maka kita akan dapat 18. Dan dua orang ini akan mendapat 14 juta. 14 juta dengan setiap seorang akan mendapat 12 juta. Jadi itulah yang dikatakan dengan al-aun. Ditingkatkan asal masalah tetapi dikurangkan harta. Nampak? Pada asalnya zauj akan mendapat 21 juta. Pada asalnya nampak dah banyak. Tetapi bila kita kira balik, oh, ini ada aul. Bila ada aul, kita tingkatkan asal masalah, maka zauj akan hanya dapat 18 juta sahaja, dan dua orang ukhtu syakik akan dapat 14 juta sahaja. Itu saja kira dia. Ya, tidak ada lain. Nampak? Itu yang dikatakan sebagai almi al-jiwab. Kita cuba tengok contoh lain. Macam ni, ni semua sekali ni asal masalah adalah 6. Ada pen tak? Okey. Tak apa, contoh. Asal masalah adalah 6. Okey, asal masalah adalah 6. Kemudian bila kita kira-kira balik dapat 9, maka ditingkatkan aul jadi 9. Maka guna kaedah yang sama, harta dibahagi dengan asal masalah baru dikali dengan 3, dapatlah benda sama. 6 dengan 10 ini. Kemudian asal masalah 12 digandakan dengan 13, 15 dan 17. Macam ini, kira saja. Kita gunakan asal masalah yang baru.
dan sampailah ke habis semua perbahasan. Dapat perbahasan dia. Fidanan ni apa tu? Fidanan ni anda lupa sama ada duit ke atau kadar macam takaran tanah, anda lupa. Fidanan macam Juneh tu dia pasir. Tapi yang penting yang kamu dapat hari ni, kamu dah tahu dah perbahasan al-yatimatan, perbahasan al-mubahalah sebagai pengantar bagi hukum al-aud dan masalah al-mimbariyah. Jadi itu saja untuk hari ni. Kalau ada apa-apa masalah boleh bincang-bincang balik tentang permasalahan ini. InsyaAllah di lain hari nanti kita akan cuba tengok apa tu kertas soalan stam lepas-lepas, dan kita akan cuba selesaikan dan cara semua sekali nanti insyaAllah. Jadi ana astaghfiru aqulu qali hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimin wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.